tujuan dia buat kita dalam dunia ini nak ayat dia Muawiyah orang yang tidak adil. Sebab apa? Dia anak pada dia dia kepala mau dia jahat gitu. Jadi menasabah masuk akal orang yang punya turunan ini akan jadi baik. Padahal kita tak masalah turunan pasal kena ni. Apa ramai orang tunggu kafir pasti berhadapan hidayah kalau mau masuk Islam tertunda. Kita kata kemudian dalam teori ini Nabi SAW puji itu, puji Abu Sufyan lepas pada masuk Islam dia boleh tak ada satu dah cerita Abu betul dulu lepas pada Abu Sufyan masuk Islam boleh mula-mula sebelah mata dia itu kerana Islam lepas pada dia poyak tu sebelah lagi itu dua-dua Allah kerana Islam itu kita tak sebut tak sebut dia cerita dia dulu. Inilah cara orang nak memburuk-burukkan Imam Bukhari faham dengan saya tidak mahu hak betul tidak. Begitu juga kalau kita perhatikan di antara fiqh Imam Bukhari lagi ialah Imam Bukhari membongkarkan banyak sekali kepalsuan yang terdapat dalam ajaran tasawuf. Kita perhatikan kita ada benar-benar misalnya dalam masyarakat Islam bukan Islam mana tu saya lagi hadis sama ada Nabi itu atau wali itu ulama berbeza pendapat apa tapi dia kata hadis ini ada semua hadis ini jumpa tu ada sekarang hadis aja orang itu susah tengah lawan hadis itu dalam peduli macam-macam cerita ini semua kenapa? Kerana hadis itu diterima masih hidup kan. Sedangkan Imam Bukhari, ulama-ulama hadis ada mati. Zaman Nabi Musa tak ada lagi. Kalau ada, apa zaman Nabi pergi dia tak pergi. Tapi suara kita kata boleh naik di sana jadi orang tak semaya boleh dulu. Sahabat ni 300 orang lebih pergi apa dia tak pergi. Orang nak berandap dia pergi dulu. Sahabat-sahabat itu dok mana hadis Imam Bukhari dah tu mati. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir yang dia lebih jauh. Begitu juga yang dipaham oleh Maududi. Dia kata hadis-hadis ini bukan manusia tu, mereka. Ada cerita bijak. Sebab apa kalau manusia dia nanti kawan. Kalau kata wali dia mesti terikat dengan syariat Nabi. Nabi mana dia itu? Nabi Musa. Syariat Nabi Musa boleh bunuh orang kan? Dia telah bunuh orang budak tu. Ini maknanya cara manusia. Ini malaikatnya rupa manusia. Dia telah bunuh mana dengan kehendak Allah Subhanahu. Banyak perbuatan dia tidak cara bukan sebagai manusia. Kalau kita kata dia Nabi, ajaran Nabi mana boleh bunuh orang? Tak ada. Daripada adat kepada Muhammad tak ada ajaran Nabi mana-mana tu boleh bunuh. Ada peristiwa pelik dia tak tunjuk benda lain. Itu satu pendapat yang lain. Kalau pendapat yang kata dia di manusia, dia di Nabi, mati tak? Mati. Tak ada lah timbul cerita kemudian dia jadi Syiah ni dia masuk lah masuk dalam sirah, masuk dalam tasawuf, masuk kalau dia masuk dalam tasawuf. Dia nak cerita ke dia tunjukkan sangat cerita hadis hidup masa itu ada lagi. Dia nak cerita dia nak ayat ni pelik kat kalau iman yang kedua tak kita 1000 tahun lebih dah mati tu 1000 tahun lebih dah tu dikatakan raib dia raib dia tak mati pelik kat hadis berapa ribu tahun tak mati tak akan kelain pun tak mati boleh Tuhan nak panjangkan umur dia tu boleh dia pasal kakak kalau kita boleh terima hadis itu tak mati Allah SWT nak tunjukkan keajaiban dia, pelik dia, kuasa dia boleh, kalau iman yang kedua belah apa dia tak mati itu tujuannya kita kata dari hadap apa kita tak apa dia kata iman dua belah kalau betul sampai masa dia betul tak boleh jadi sudah ada kesamaan di situ tujuan dia nak kata jalan dia orang kemudian yang sudah dia cerita tentang imam yang kedua belah mudah baca mudah lagi itu
Tapi kalau kita pakai hak Bukhari, habis itu tak ada. Kalau Nabi Isa itu Ba'atahullah ilaih wa in min ahli kitab illa la yu'minu bihi qabla maut. Ada dalil qadri mana ada dalil. Kalau dia tu Allah panjang itu semua patut disebut dalam hadis. Ini benda ajaib. Kuasa menunjukkan kuasa sepatut ada. Kalau Nabi Isa tu ada. Sebab itu kita terima. Tak apalah apa. Tapi qadri ni apa asasnya yang menunjukkan dia masih hidup? Tak ada. Banyak berlaku orang kesuci. Dan ini bahaya kepada akidah umat. Sebab itu Imam Bukhari dia faham benda ni selesai. Itu kalau kita nak tengok cara Bukhari, kefahaman dia yang mendalam tentang agama, fiqh Bukhari. Kita akan itu hak dua, hak umum. Kemudian kita nak pergi kepada fiqh Bukhari yang khusus. Cuba tengok surat 5. Surat 5. Fiqh Bukhari dalam arti yang khusus ini, iaitu supaya pekor kita maklumkan. Pekor cara apa namanya ngaji, suci, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sampai kepada jihad dan sebagainya, itu termasuk dalam pekor yang khusus. Jadi seperti yang dapat kita tak pekor pada mana pekor mazhab mana itulah. Dalam ini pun ada juga, tapi dia tidak seperti kita pekor. Sebab dia dalam itu hadis. Walaupun hadis dia buat tajuk. Tajuk dia tulis sini. Tajuk dia daripada tajuk dia telah kita faham. Pendapat dia, mazhab dia, ijtihad dia, fiqh dia, kita faham. Dan ulama-ulama faham itu. Kalau kita perhatikan Imam Bukhari ini, perlu kita sedar dia adalah salah seorang mujtahid betul. Serupa dengan Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Dia bukan itu hebat dari segi hadis, ada dari segi fiqh. Dia ikut orang, dia taklid pada Syafi'i misalnya. Tidak. Boleh dikatakan semua ulama-ulama yang menulis, tapi tak ada disebut Bukhari. Kalau dia kata orang lain ikut mazhab, tapi kalau Bukhari kata dia Bukhari ini dia ada aliran dia sendiri, ada mazhab dia sendiri, dan ada kaedah dia sendiri dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Semua boleh katakan lima. Dan ini saya kemukakan dalam nota yang kelakar itu boleh jadi belakang. Kalau kita tengok pekor dia ini dalam arti yang khusus ini, maka kita akan dapat banyak sangat keistimewaan yang mana kita akan merasa rugi apa kita tak percaya. Sedangkan imam-imam ni, dia kalau mengikut almarhum ayah Hanan, dia kata apa mazhab-mazhab itu padahal kalau kita nak kita tahu itu ikut jalan dulu. Mungkin jalan itu boleh rosok orang dan dia rosok atau apa-apa. Kita tak tahu jalan satu kita tahu misalnya. Tapi kalau kita tahu banyak jalan, apa salah? Maksud kita tahu asal kesapa kita tahu sudah. Ikutlah kita jalan itu, jalan lain, kalau jalan udara, kalau tempatnya jauh, melalui laut, ikutlah. Kita sebab itulah dalam kitab Hikmah Syafi'i ini dia terima bahawa mazhab-mazhab ini sebenarnya rahmat, bukan menjadi hujah kepada kesusahan kepada dia. Sebab itulah dalam kitab Matan Zubah Ibnu Ruslan berkata, "Wasyafi'i wa Malik bin Nu'man wa Ahmad bin Hanbal bin Sufyan wa ghayruhum min sa'iril a'immah ala hudan wa ikhtilaf." Syafi'i, Malik dan Nu'man yang Imam Al-Quran, begitu juga Sufyan dan imam-imam yang lain ada hudan, semuanya betul di atas landasan petunjuk yang betul. Wal ikhtilaf rahmah, dan perselisihan pendapat di antara mereka itu menjadi rahmat kepada umat. Tapi kalau kita tak paham, tak rasa lebih hanya seperti kita kata jalan saja, kita hanya tahu jalan-jalan saja dan tak boleh hidup itu pakai hijau. Padahal jalan banyak lagi, jalan udara, boleh jalan laut, boleh kalau jalan darat, kita satu jalan untuk pergi satu tempat. Tapi oleh kerana kita menyempitkan